بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat rahmatullah sudah buka pada muka surat 466 pada surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Surah Az-Zumar ayat 68 pada muka surat 466. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ard. إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 68 yang bermaksud, dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah terkemudian matinya. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Dan akan bersinar terang benderanglah bumi hari kiamat, hari akhirat dengan cahaya Tuhannya, dan akan diberikan kitab suratan amal untuk dibicarakan, dan akan dibawa nabi-nabi serta saksi-saksi, dan akan dihakimi di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan akan disempurnakan bagi tiap-tiap seorang balasan apa yang telah dikerjakannya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui akan apa yang mereka telah lakukan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا
قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Dan orang-orang kafir akan dihalau ke neraka Jahannam dengan berpasuk-pasuk sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakan pintu-pintunya dan berkata penjaga-penjaganya kepada mereka, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan kamu dan memperingatkan kamu akan pertemuan hari kamu ini? Mereka menjawab, ya, telah datang, tetapi dengan ditetapkan hukuman azab atas orang-orang yang kafir. Qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha فبئس مثوى المتكبرين. Setelah itu dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu dengan keadaan tinggal kekal kamu di dalamnya. Maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takabur ialah neraka Jahannam. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan mereka, akan dibawa kepada syurga dengan berpasuk-pasuk. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga, yang pintu-pintunya sedia terbuka dan penjaga-penjaganya mengalu-alukan mereka dengan kata-kata salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan tinggal kekal di dalamnya. Mereka pun lalu masuk ke dalam syurga. Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dah. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Serta mereka berkata segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menepati janjinya kepada kami dan yang menjadikan kami mewarisi bumi syurga ini dengan sebebas-bebasnya. Kami boleh mengambil tempat dari syurga ini di mana sahaja kami sukai, maka pemberian yang demikian ialah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Wallahu a'lam. Baik, sama-sama kita dengarkan tafsiran akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Datuk Seri Tun Ibrahim bin Taniman, insyaallah. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah rahmat Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 24 ini, cerita berhubung dengan suasana gambaran hari akhirat. Hidup dunia ni segala-galanya bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebut banu terpisur, bila sangkakala ditiupkan, maka pada waktu itu mati, hancur, binasa semua sekali makhluk-makhluk Allah.
langit, bumi, gunung, ganang semua akan musnah. Ya. Illa man sya Allah. Melainkan yang tak mati waktu tu, yang tak musnah, apa yang Allah kehendaki. Sebab ada orang bahas, ni perbahasan falsafah, ya, akidah. Dia kata bila ditiup sangkala, musnah semua. Musnah semua tu, apakah semua binasa? Ya, syurga, neraka, apa semua hancur belaka ke? Sebab bila tiup sangkala, musnah segala-galanya. Ya, pada ayat ni kita jelas bahawa yang tak musnah ialah illa man sya Allah. Bahkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki tak musnah, yang tak mati. Ya, antara yang tak mati pada waktu itu ialah para malaikat Allah Ta'ala. Ya, malaikat-malaikat ni termasuk Israel. Israel ni tugas dia cabut nyawa makhluk-makhluk semua sekali. Dan dia di antara malaikat yang paling akhir sekali, ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila ditiup sangkakala, alam semua sekali akan hancur binasa, melainkan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak supaya benda ni tak musnah. Summa nafiq bihi ukhra, lalu Allah tiupkan, ya, sangkala kali yang kedua. Berapa lama jarak di antara yang pertama yang kedua hanya Allah yang tahu. Ya, perbahasan banyak. Ada yang kata 4, ada yang kata 400 tahun, ada yang kata 40 tahun. Itu pula pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa tu dia tidak ikut jam kita. Ya, kita sebut masa ni sejam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Itu kerana ada peredaran matahari. Kiamat ni matahari dah tak ada. Ya, jadi waktu tu waktu bergantung pada masa yang Allah Ta'ala tentukan. Bila ditiupkan kali yang kedua, faizahum qiyamun yanzurun, lalu manusia bangkit semua daripada tempat masing-masing. Ya, bangun daripada kubur masing-masing, tempat masing-masing. Ayat ini membuktikan bahawa kiamat ni ialah di dunia ni juga. Akhirat besok tempat yang sama. Ya. Ya, qiyamun yanzurun, lalu manusia bangkit daripada mahsyar pada waktu itu di tempat masing-masing. Ya. Jadi daripada kubur. Wasyatul ardu binuri rabbiha wa ja'al kitab. Lalu terang benderanglah segala bumi pada hari kiamat itu dengan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bila Allah Ta'ala bangkitkan, maka pada waktu itu urusan segala-galanya terpulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa wudi'al kitab, lalu manusia diberi kitab-kitab masing-masing. Ya, dia beri kitab masing-masing, ya, yang dilakukan oleh manusia, ya. Kemudian wajah bin nabiyyin wasyuhada, lalu dibawa pada waktu itu nabi-nabi dan para saksi-saksi masing-masing. Ya. Lalu waqudiya bainahum bil haqq, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengadili di kalangan makhluk-makhluk Allah itu bil haqq, dengan sebenar-benar. Ya. Ya, dengan sebenar-benar apa yang dibuat. Ya. Sama ada sikit, banyak, besar, kecil semua tu, ya, diadili oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa hum la yuzlamun, dalam keadaan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ya, manusia tidak dianiaya sedikit pun di atas apa yang berlaku. Wa ufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan disempurnakan bagi setiap manusia itu balasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Allah sempurnakan balasan masing-masing. Ya, segala apa yang kita buat, yang kecil besar semua tu, ya, maka disempurnakan oleh Allah, ya, Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan manusia itu tahu apa yang dibuat. Ya. Maksudnya dia tahu bahawa kenapa dia dapat rahmat, dan dia tahu, na'udzubillah, kenapa dia diazab. Ya, di atas apa yang dia buat tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menzalimi manusia, makhluk dia sikit pun. Yang dia dapat tu atas apa yang dibuat oleh manusia. Ya. Habis itu maka datang satu ayat yang Allah sebut, ni suasana akhirat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya, maka pada waktu itu kata Allah, orang yang kafir ini, ya, wasiqal ladzina kafaru, dihambat, dihalau. Ya, macam kita hambat binatang daripada, katalah orang nak kambing, buka pintu tu dihalau semua kambing. Manusia besok dihalau. Ya, semua kita dihalau kepada mahsyar. Suka ke tak suka, semua kena pergi.
Adapun orang kafir kata Allah dihalau mereka ke neraka Jahannam. Nauzubillah. Dihambat ke neraka Jahannam hatta iza ja'uha, kekala mana sampai nauzubillah ke pintu neraka Jahannam, wa futihat abwabuha. Ya, pada ayat ni tidak ada perkataan waw, ya. Yang bawah nanti ada waw. Ya, neraka Jahannam, ya, lalu dibuka pintu tersebut, ya. Dibuka pintu neraka Jahannam, wa qala lahum khazantuha, penjaga neraka tu bertanya kepada ahli neraka. Ni kalau kita tengok dalam surah Al-Mulk, bila dihalau saja neraka ni bertempik, nauzubillah. Bertempik tengok orang kafir ni, ya, kerana marahnya, kerana geramnya, ya, hampir-hampir pecah neraka tu kerana marah sangat kepada orang kafir. Ini ayat ni Allah Ta'ala sebut bila dihambat ke neraka, lalu dibuka pintu neraka tersebut, maka penjaga-penjaga pintu neraka kata, tanya pada dia, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. 3 perkara ditanya. Pertama, tidakkah Allah Ta'ala hantar pada kamu rasul? Ya, rasul ni utusan Allah Ta'ala. Masa kita, zaman kita, nabi-nabi dah tak ada, tapi ada para alim ulama, ada ustaz-ustaz, ada guru-guru kita yang mengajar kita, mengingatkan kita. Yatluna ayati rabbikum, dan membawa pada kamu tentang ayat Quran pada kamu. Ya, dibacakan ayat Quran. Ya. Kemudian wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan tentang nasib kamu pada hari ni, hari akhirat ni. Macam kita waktu dunia ni, kita diperingatkan tentang akhirat, bagaimana orang beriman, bagaimana orang kafir. Itu peringatan-peringatan. Qalu bala, jawab mereka, benar, ada rasul-rasul, ada peringatan, ada usaha Allah Ta'ala, walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Tapi dia kata, ya, kami dah tetap dah kafir dah, ya, tetap akan diazab oleh Allah kerana kekufuran. Padahal kekufuran tu atas pilihan dia. Ya, maka qila dkhulu abwaaba jahannam, lalu, ya, Allah Ta'ala perintahkan halau mereka, masukkan humban mereka, na'udzubillah, dalam ke Jahannam, khalidina fiha, lalu kekal dia. Kekal ni apa makna kekal? Selama-lama-lama-lamanya duduk dalam neraka tersebut. Ya. Dan ya, pabik sama sual mutakabbirin, kata Allah, itulah tempat yang layak bagi orang yang sombong takabur. Ya, sifat kafir ni salah satu sifat yang paling besar ialah sombong tu. Iblis dilaknat oleh Allah kerana sombong. Aba wastakbara wa kana, enggan dia untuk taat perintah Allah. Tak nak taat tu satu dosa, tapi dosa yang paling besar ialah sombong tu. Sombong, hidup atas dunia. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, Allah benci orang fakir yang sombong, orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong ni macam mana? Dahlah dia hidup miskin, semayang pun tak nak. Ya, sebab tu dia kata, orang yang sombong, lambang kesombongan manusia bila dia tak nak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu iblis, bila Allah perintah sujud, enggan dia untuk sujud, sombong dia. Sebab tu bila kita semayang dalam surah Sajadah, ya, maka bila kita baca, kita iza zikiru bi ayat rabbi kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia sujud pada Allah dan dia tidak sombong pada Allah. Ya, Allah kata inilah tempat layak bagi orang sombong, iaitu neraka Jahannam, na'udzubillah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum il jannati zumara. Adapun orang bertakwa pada Allah Taala, lalu mereka itu disebut, yang dibawa, diiring, ya, ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam keadaan berpasukan-pasukan. Ya, berbaris, berpasukan, satu kumpulan. Ya. Hatta iza ja'uha, hingga dibawa kepada mereka syurga-syurga Allah Subhanahu Wa Taala, wa futihat abwaab, lalu dibuka pintu syurga. Insya-Allah. Ya, syurga ni ada pintu, neraka juga ada pintu. Wa qala hum khazanatuha, lalu penjaga-penjaga syurga berkata apa dia? Salamun alaikum, sejahteralah atas kamu, rahmatlah Allah atas kamu, bahagialah atas kamu. Ya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, lalu sejahteralah atas kamu, bahagialah atas kamu, ya, silakanlah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala khalidin, lalu kekallah kamu dalam rahmat Allah, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar dua perkara ni. Dengar apa dia? Satu, salam, yang dia persilakan masuk dalam syurga, kamu kekal nikmat.
Lalu apa dia? Waqalul hamdulillah. Lalu orang beriman dengar perkataan apa dia? Alhamdulillah. Kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, sadaqana wa'dahu, yang telah membenarkan janjinya pada kami. Allah janji apa dia? Bila kita taat, Allah balas syurga. Bila kita taat, Allah Taala beri kebaikan dan sebagainya. Wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Ya. Dan kata Allah dan mewarisi kami bumi, ya, dan kami mewarisi bumi syurga itu dengan sebebas-bebasnya. Ya, masuk syurga. Ada orang tanya, dalam syurga ni dulu Nabi Adam tak dibenarkan makan buah. Ya. Wala taqrabah zi syajarah. Nabi Adam masuk syurga. Tapi ada larangan. Ada larangan. Apakah besok kalau masuk syurga ada larangan? Jawapan tak ada. Ya, tidak ada larangan. Ya, berdasarkan ayat ni Allah kata apa dia? Ya, Allah wariskan bumi syurga ni pada kamu dan kamu bebas apa saja yang kamu nak buat dalam syurga tersebut. Fa ni'ma ajrul alimin, ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang beramal soleh. Fa ni'ma, sebesar-besar nikmat, ajrul amilin, balasan bagi orang yang beramal soleh waktu duduk dunia. Kita di akhirat ni, dia azab dengan nikmat tak sama. Bukan memang betul sama. Orang yang durhaka dibalas azab tu sekadar mana durhaka dia. Tetapi orang yang taat dibalas lebih pada ketaatan dia. Kita ni kalau nak masuk syurga dengan amal tak layak. Kalau amal kita nak masuk syurga dengan amalan kita tak layak pun. Ya. Tetapi adil rahmat Allah Ta'ala, orang masuk syurga ni dia Tuhan balas dalam syurga tu lebih pada amal kita dunia. Tapi azab tak. Azab dibalas azab tu sesuai dengan dosa dia. Tuhan tidak akan lebihkan azab daripada lebih apa dia buat. Tu je. Dia rasa apa dia buat je. Ya, tapi syurga tak. Syurga bila masuk, buatlah apa saja, makanlah apa yang kamu nak makan. Kalau kira dengan amal kita ni, buah ni tak layak makan, yang ni tak layak makan, makam ni tak layak. Ya, tapi Allah Ta'ala balas di syurga Allah Subhanahu dengan penuh rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, wallahu alam. Dan kita ada satu ayat akhir pada surah Az-Zumar, insya-Allah kita akan sambung ya, pada hari besok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.